Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terbaru mengejutkan kita semua, laporan menulis Tuan Ibrahim melanggar pandangan Presiden PAS sendiri. Apa cerita sehingga Tuan Ibrahim ditulis sebagai melanggar pandangan Presiden PAS sendiri? Tuan Ibrahim, timbalan Presiden PAS, menyifatkan tiada keperluan untuk menambah ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Pahang. Kalau sekadar lantik untuk menyokong, saya fikir kerajaan sudah kuat, tak ada keperluan. Lebih baik dana itu digunakan untuk pembangunan negeri dan perkara yang penting itu yang kita bahaskan. Katanya menurut satu video yang dimuat naik di sebuah portal berita hari ini. Beliau memberikan komen itu kepada media selepas Dewan Undangan Negeri Dun Pahang meluluskan usul Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail untuk melantik Adun lantikan pada 13 Mei lalu. Beliau yang juga Adun Ceka turut mengakui bahawa semua segmen mempunyai exco yang mewakili, namun menyifatkan ianya lain jika ada wakil daripada orang asal. Itu berbeza persepsi dia daripada exco dan orang asal lain. Demikian juga kalau kita tengok golongan orang kurang upaya OKU, profesional yang boleh mewakili dalam konteks pembangunan. Sebab itu kami lihat pertamanya tiada keperluan untuk menambah Adun. Sebab tambah ini sebagaimana disebut Saudara Hamdan, 1,5 juta itu baru emolumen, belum masuk lagi peruntukan, ujar beliau lagi. Hari ini juga kita digemparkan dengan arahan daripada Anwar Ibrahim yang pastinya mengejutkan kita tapi memberikan kegembiraan kepada generasi akan datang. Anwar mengarahkan 100 pokok baharu perlu ditanam bagi setiap pohon yang ditebang. Kita sebagai generasi yang tinggal di Malaysia ini, kita bersetuju bahkan kita amat mengalu-alukan tindakan tegas daripada Anwar Ibrahim seperti itu. Betullah kita mengharapkan 1 pohon ditebang perlu diganti dengan 100 pohon baharu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan 100 pokok baharu ditanam semula bagi menggantikan pokok lama yang ditembang di Kuala Lumpur. Arahan itu hadir selepas berlaku beberapa kejadian pokok tumbang di sekitar ibu negara sehingga ada yang terkorban. Anwar mengeluarkan arahan tersebut menerusi hantaran di platform X. Saya telah memberi arahan kepada Datuk Bandar iaitu bagi setiap pohon yang terpaksa dipotong, 100 pokok baharu wajib ditanam semula, katanya. Terdahulu, Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengarahkan agar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menebang pokok-pokok yang berisiko tinggi. Pada masa yang sama, DBKL juga diarahkan menambah baik pelan pengurusan pokok rendang dan menyediakan garis panduan baharu berkaitan pokok berusia atau berisiko tinggi. Saudara-saudara sekalian, penjawat awam ditahan selepas ditahan salah guna jawatan kerana meluluskan RM12,000 untuk kegunaan sendiri. Seorang penjawat awam di Seremban ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana disaki menyalahgunakan jawatannya untuk memohon dan meluluskan dana berjumlah RM12,000 untuk kepentingan dirinya. Suspek lelaki yang berusia 44 tahun itu ditahan kira-kira jam 7 malam semalam ketika hadir di Pejabat SPRM Negeri Sembilan. SPRM menahan seorang lelaki penjawat awam kerana disaki menyalahguna kedudukannya dengan membuat permohonan dan meluluskan pinjaman wang pada 2023. Ia untuk tujuan pendahuluan bagi kerja membaik pulih pusat mengumpul getah sebanyak RM12,000 melalui dana daripada Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Rancangan JKKR untuk kepentingan dirinya. Sumber itu berkata permohonan reman terhadap suspek dilakukan di Mahkamah Magistrate Sivil pagi ini. Suspek dibenarkan reman selama tempoh 7 hari bermula hari ini sehingga 21 Mei dan ditempatkan di lokap SPRM Negeri Sembilan sementara siasatan dijalankan lapor BH.
Sementara itu, dakwaan penahanan tersebut disahkan pengarah SPRM Negeri Sembilan, Aukok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail, yang memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah keputusan PRK-KKB akan dibatalkan dan adakah pilihan raya semula akan dibuat? Ini terjadi apabila, mengikut satu laporan dalam Majority.com, Perikatan Nasional mau hantar petition kepada SPR cabar kemenangan PH di KKB. Perikatan Nasional akan memfailkan petition kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai keputusan pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru jika mempunyai alasan yang mencukupi. Dengan penerangan ini, laporan ini, maka adakah kalau mempunyai cukup bukti, Perikatan Nasional berani mencabarnya? Dan adakah dengan itu akan menyebabkan keputusan PRK-KKB dibatalkan? Ramai netizen yang tidak bersetuju kalau itu dibatalkan kerana kata mereka ia boleh menyebabkan kerugian kepada wang rakyat. Kata mereka tunggulah pilihan raya akan datang. Menurut Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Faizal Azu, pihaknya pasti akan mengambil tindakan selanjutnya selepas mereka mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan kuasa dalam PRK kali ini. Kami akan lihat apa yang kami boleh buat dan semestinya kami akan ambil tindakan lanjut, katanya ketika sidang akbar di Pusat Operasi PN Batangkali pada Sabtu yang lepas. Sebelum ini, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mendakwa Pakatan Harapan menyalahgunakan aset kerajaan untuk dijadikan sebagai jentera kempen pada PRK tersebut dan mereka akan menghantar petition seandainya Perikatan Nasional kalah. Dan jangkaan petition itu akan dihantar boleh berlaku kerana PH berjaya mengekalkan kerusi di Kuala Kubu Bahru apabila Pang Sok Tau menang dengan undi sebanyak 14,000. Dia menewaskan calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud yang meraih 10,131 undi serta Nyau Kizin bebas serta Hafiza Zainuddin Parti Rakyat Malaysia PRM. Dengan kedua-duanya cuma mampu memperoleh 188 dengan 152 undi. Dalam masa yang sama, Faizal menerima kekalahan tersebut dan menyatakan Perikatan Nasional akan bekerja lebih keras bagi memenangi pilihan raya akan datang. Faizal berkata jumlah keluar mengundi yang kurang turut memberi kesan kepada keputusan PRK kali ini. Kita mendapati kumpulan terutamanya golongan yang bekerja di luar tidak mengambil kesempatan kali ini untuk pulang mengundi, katanya. Kita lihat di situ ada peratusan yang rendah. Kalau dari segi boikot, saya lihat lebih kepada pihak yang sebelah sana yang kita lihat. Peratusan keluar mengundi juga kurang dalam 61% saja. Kami menerima keputusan itu dan akan bekerja lebih keras pada masa akan datang, katanya. InsyaAllah kami akan kembali semula di Kuala Kubu Bahru, ujar Faizal lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan ini adakah Perikatan Nasional benar-benar berani mencabar keputusan ini melalui petition? Dan benarkah mereka mempunyai bukti? Kalau tiada, maknanya itu hanya satu provokasi dan propaganda murahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah kejutan paling besar untuk kita semua. 5 adun di Perlis didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat. Wah, ini bukan satu berita yang biasa-biasa. Ini bukan satu pendedahan yang biasa-biasa. Bayangkan
kerajaan Perlis itu ialah kerajaan yang dipimpin oleh Parti PAS, Perikatan Nasional. Tetapi bagaimana pula tiba-tiba kerajaan dipimpin PAS, Perikatan Nasional ini yang dikatakan bersih, telus, stabil dan sebagainya, tiba-tiba pula ada spekulasi mengatakan 5 adun di Perlis bakal didakwa bakal ditahan SPRM dalam masa terdekat. Persoalan besar ialah 2. Siapa 5 adun tersebut dan mengapa mereka perlu ditahan SPRM dalam masa dekat? Seorang pemimpin politik kanan di Perlis mendakwa 5 adun di negeri itu bakal ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dalam masa terdekat. Ia susulan penahanan anak kepada Menteri Besar Perlis yang ditahan agensi itu hujung April lalu atas dakwaan membuat tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan berjumlah RM600.000. Ketika dihubungi Harapan Daily, ahli politik itu mendakwa identiti 5 adun telah disebut sendiri oleh anak Menteri Besar Perlis, Syafiq, ketika siasatan oleh SPRM. Ahli politik dari Parti Kerajaan Perpaduan itu memberitahu dia peroleh maklumat tersebut dari sumber terdekat yang boleh dipercayai. Namun bila ditanya adakah sumber itu dari pegawai SPRM, dia menafikan. 5 wakil rakyat itu dipercayai pemimpin dari PAS dan Bersatu. Beberapa pegawai SPRM turut dikatakan sudah berada di negeri itu bagi melakukan siasatan. Kata ahli politik berkenan, isu tersebut memang sudah menjadi kecoh di Perlis. SPRM ramai sekarang ni dekat Perlis. Pegawai berkeliaran di sini sebab macam-macam sumber mereka dapat. Inilah yang sedang menjadi bualan ramai di sini, katanya kepada Harapan Daily. Dakwanya, ketika ini sedang berlaku pertukaran pegawai kanan kerajaan dengan drastik selepas beberapa pegawai turut ditahan dalam kes pemalsuan dokumen. Kebetulan pula, Perlis sekarang ini pertukaran pegawai kanan kerajaan sedang berlaku dengan drastik. Setiausaha kerajaan negeri pun akan ditukar menurutnya. Untuk rekod, siasatan SPRM ke atas anak Menteri Besar Perlis turut membabitkan pemalsuan penyediaan minuman untuk kegunaan Raja Perlis yang dirawat di Hospital Tuanku Fauzia. Berdasarkan dokumen arahan pembayaran bertarikh 19 Februari tahun ini, ia mendakwa telah membekalkan air kepada Raja Perlis dengan keseluruhan kos berjumlah RM19.505.10. Namun sebenarnya tiada sebarang air minuman yang dibekalkan kepada Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail seperti mana butiran dokumen berkenan. Muhammad Syukri Ramli turut disiasat SPRM susulan dakwaan salah guna kuasa memberi projek kepada anaknya yang memonopoli projek bekalan perkhidmatan dan kerja selenggara menggunakan 15 syarikat. Sementara itu, bekas ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad seolah memberi gambaran bahawa isu panas di Perlis akan terungkai dalam tempoh sebulan ini. Mana-mana orang cakap pasal politik Perlis kebelakangan ini, tiba-tiba hangat, sehangat El Nino. Hangpa jangan tanya saya apa-apa, sebab jawapan standard saya ialah apa-apa nak jadi dalam politik Perlis ini, kita akan lebih jelas dalam tempoh sebulan ini, katanya. Pecahan wakil rakyat di Perlis terdiri daripada 9 PAS, 4 Bersatu dan 1 PKR. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.